Dan alhamdulillah ya, maknanya kat sini hujan lebat ya. Ustazah ni hujan lebat dalam perjalanan hujan lebat. Mudah-mudahan ya kita di sini Ustazah nak ingatkan balik kepada kakak Kesinah ya. Ustazah nak pastikan ya kita semua jangan lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap perkara dalam kita menunjukkan kita hamba Allah yang lemah ya, dan kita ada kena yakin ya pada sesuatu benda yang gaib yang tidak boleh dinampak dengan mata kita. Tetapi siapa yang memberitahu kita, iaitu apa yang dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makhluk hamba ya, banyak benda perkara sesuatu itu pastikan apa yang kita dapat itu benar-benar ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dakwaan orang itu ini ya, tetapi benda itu tidak pun ada pun di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita memegangnya sebagai menjadikan itu sebagai ilmu. Sebenarnya apa yang kata tentang sesuatu perkara yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena beringat-ingat selalu yang dipesan oleh Rasul sallam ya, ingatlah ya, makna mohonlah perlindungan Allah Taala daripada kejahatan syaitan yang memang musuh yang nyata bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Adam lagi. Jadi kita ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ingat ya, syaitan ini adalah sejenis jin dan juga lebih rendah. Ini ada sejenis jin lebih rendah daripada jin dan ifrit. Jadi syaitan ni ada sejenis daripada jin ya, jin yang lebih rendah daripada jin dan ifrit. Maknanya dia ada sifat sombong dan amat penderhaka. Ya, dia ada sifat sombong dan amat penderhaka. Dia pengacau dan juga penghasut ya, dan juga musuh manusia yang paling ketat. Ya, ini adalah ingat ya, selain daripada orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan juga Rasul ya, ciri-ciri peribadi-peribadi ini berhati-hatilah ya, syaitan adalah musuh yang nyata. Jadi tidak dapat kita nak lawan syaitan ini dengan kekuatan tenaga kita, dengan kekuatan ya yang kita rasa amal ibadah kita dan sebagainya. Kita kena selalu ya ingat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohonlah perlindungan dengan Allah kerana kita umat Nabi Muhammad SAW ya, untuk kita memerangi ya Dajjal dan tentera-tenteranya. Perbanyakkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah nak pergi mana tu? Ustazah nak pergi pejabat dah ya, dalam perjalanan ke pejabat. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan ya kepada kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita kenali musuh kita, supaya bila kita mengenali musuh-musuh yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, menghalangi solat kita, menghalangi menghalangi lah ya apa yang untuk kita beribadah kepada Allah, kita ikhlas beragama dengan Allah Ta'ala ya, memberi manusia itu bermusuhan ya. Asalnya manusia itu baik tetapi akhirnya menjadi permusuhan. Di sinilah kita ingat siapakah di sebalik permusuhan-permusuhan ini. Jadi di sebalik permusuhan-permusuhan ini, iaitu ingatlah ya, iaitu syaitan. Syaitan adalah sejenis jin, adalah sejenis daripada jin lebih rendah daripada jin dan ifrit. Jadi sombong dan amat penderhaka. Jadi dia pengacau dan pengasut, musuh manusia yang paling ketat. Ingat manusia kena ingat benda ni. Dan anda kena tahu, kita pandang cermin, adakah peribadi kita seperti syaitan atau tidak. Kita kena muhasabah diri kita. Jadi telah mana ini Allah Ta'ala ingatkan, Allah Ta'ala telah kutuk betul-betul Allah Ta'ala telah kutuk dan terputus dari rahmat Allah. Jadi syaitan ini adalah yang tidak mengikuti perintah Allah Ta'ala. Konon-konon macam orang sekarang lah ya, kadang-kadang macam kenapa aku nak mesti sujud kepada manusia? Bukankah manusia itu akan buat pembalahan akan datang berlaku sekarang tetapi Allah Ta'ala aku sedangkan aku ni daripada api, aku lebih ilmu, aku lebih tahu. Inilah sekarang kita kena kenal manusia yang bertopengkan syaitan. Manusia bertopengkan syaitan, dia punya watak dia lebih kurang sama dengan syaitan. Sewaktu Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, suruh sujud kepada manusia yang dijadikan daripada tanah. Kesombongan. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lain, sami'na wa ta'na, dengar dan patuh arahan Allah Ta'ala. Al-Quran ini kalam dari Allah, bukan kalam dari manusia, bukan Ingat,
Dan juga hadis Rasulullah SAW, setiap perbuatan Nabi, kata-kata Nabi itu datangnya dari Allah Ta'ala. Bukan saja-saja begitu ya. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW kena kenal, kena kenal musuh kita supaya kita supaya kita sedari ya. Kita kena sedari dan kita cuba dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita amalkan supaya kita tahu ya, Allah akan mendorong hati kita, melindungi kita daripada ya terkena panahan-panahan syaitan. Ya, jadi di sinilah ya, kadang-kadang kita tak sedar benda ini ya, kita manusia telah terpedaya, terkena panahan syaitan untuk ya menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya umat Nabi Muhammad SAW ini melanggar, meragui apa dari Allah ya, apa daripada Rasulullah SAW. Ya, ingat ya, jadi di sinilah Allah Ta'ala ingatkan ya, mereka kerana apa? Kerana kesombongan. Syaitan ni ada pribadi sombong yang amat melampau. Konon-konon lah, oh saya ni orang PhD master, kau siapa? Ya, nak tegur-tegur. Ni penyakit ahli ilmu. Ya, tak boleh orang nak tegur dia. Dia kata, kau siapa? Ya, ya dia tak boleh orang yang nak menegurnya. Ya, sebab tu kalau kita nak dah habis diorang punya hujah, dah habis diorang punya guna logik akal, mereka akan apa? Gunakan undang-undang ciptaan dunia ya, untuk apa? Untuk menutup mulut-mulut ya, yang di mana mereka tidak bersefahaman dengan mereka. Mereka akan mengugut mereka yang mana tidak sefahaman ya. Inilah dia. Iblis dia nak kita mendengar cakap dia, tetapi dia tak nak ya. Syaitan ni bertopeng manusia ni, dia nak ya orang dengar je cakap dia. Tetapi dalam masa sama, kalau ada orang perselisihan faham ya, pandangan yang berbeza, dia habis, dia tak nak berhujah berdepan. Cara dia orang berhujah zaman moden, ya dia ambil kata orang ni sikit, nanti dia kupas ulas. Jadi masyarakat sampai bila orang awam tidak dapat yang jelas, ya, dia tidak dapat yang tepat, ya, dia tidak mendapat sesuatu ya. Bila dia ajak, okey, jom kita ajak ya, berbicara sesuatu perkara, benarkah ya sesuatu keadaan sekarang ini ya, untuk menjaga ya semua umat Nabi Muhammad SAW ya, berkaitan, kalau jangan panggil ilmu fiqh saja, panggil ilmu tasawuf, pakai ilmu tasawuf, panggil ilmu tauhid ya, untuk kita bahas sesuatu ini berkaitan dengan ummah, ini berkaitan dengan iman, ini berkaitan dengan akhirat. Macam tu sebenarnya. Tetapi kita dapat tahu sekarang ini ya, mereka hanya cakap ini ilmu fiqh ya. Ulama-ulama yang di depan mata tu semua, kita dah buat syarat dan sebagainya. Ya, tidak mahu mendengar. Korang kalian memberi pandangan, kalian orang awam. Ya, kalian orang awam ya, tak boleh memberi pandangan. Kalian tak ada jawatan, kalian tak boleh memberi pandangan. Sebab apa? Kalian semua ya tidak ada jawatan. Kalian tak ada jawatan, jadi tak layak nak bercakap, bersyarat dengan kami. Ya, kalau kita cakap lebih-lebih dekat Facebook, sedangkan mereka boleh bercakap di merata media, ya, mereka tidak boleh disekat. Ya, jadi mereka habis kalau hujah, mereka akan mengugut kita. Inilah dia. Ya, anda kena kenal musuh yang nyata, syaitan berupa manusia lebih jahat ya daripada jin dan sebagainya. Itu kena ingat, Nabi Muhammad SAW ingatkan. Jadi dengan ilmu kita juga berhati-hati. Dengan ilmu inilah ya kita kena faham ya, syaitan itu bagaimana peribadi-peribadi syaitan. Ya, sifat yang kesombongan yang melampau sehingga Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala Allah Ta'ala ingatkan, maknanya orang yang ini dikutuk oleh Allah Ta'ala dan terputus rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, syaitan ini dia ada kesombongan. Yang kedua, ya, kenapa Allah Ta'ala ingat ya, jangan kita ni kena buang peribadi-peribadi kesombongan ni. Sebab apa? Allah Ta'ala akan kutuk orang yang sombong. Allah Ta'ala ya akan putus rahmat Allah Ta'ala sekiranya ada orang yang sombong yang tidak mengaku kebenaran. Kebenaran itu daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah kalian tinggalkan, apa kalam daripada Nabi
ya, kalian tinggalkan, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Ya, takut, kena takut. Ya, inilah dia, ya, tidak mengaku kebenaran. Ya, apa kebenaran? Sesuatu yang Allah kata jelas. Ya, arak itu hukumnya apa? Ya, haram. Ya, boleh mendatangkan mudarat. Ya, bagaimana Allah Ta'ala ingatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil sesuatu yang memabukkan. Tak kiralah apa benda memabukkan, ketum ke apa benda yang memabukkan, ditolak oleh agama kita. Ya, sebab tu untuk menjaga, ya, kesihatan fitrah manusia, untuk memelihara kekuatan, ya, supaya roh dengan jasad dia berkaitan. Tidak boleh kita kata hanya sekadar untuk kesihatan jasmani. Mesti disihatkan dengan roh dulu. Ya, manusia jadi sakit kerana rohnya sakit. Ya, apa yang mereka buat, ya, pakar-pakar daripada yang bukan daripada agama Allah Ta'ala, daripada agama Islam, kepakaran manusia hanya memandang kesihatan daripada segi zahir. Tetapi hanya, ya, perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya seorang hamba Allah hendak sembuh, baikkan dulu batin kalian, baikkan dulu roh kalian. Makanan roh kalian tu diutamakan. Kalau kalian jadi sakit, bertambah parah daging kalian, bertambah busuk daging kalian, bertambah lemah saraf kalian, perhatikan apa kaitannya dengan roh-roh kalian. Apa yang kalian sudah makan sehingga merosakkan, melemahkan roh kalian. Jadi di sini, sebab itulah kalau beza perubatan cara moden, kuliah kafirun, orang kafir, ya, dengan perubatan cara sunnah Nabi Muhammad SAW, perubatan sunnah memberatkan soal berkaitan dengan roh sekali. Kerana kerawatan yang utama dirawatkan dahulu, bersihkan diri kita daripada sifat sombong. Sekalipun kamu ustaz, kamu saja, kamu duduk di kawasan ada madu dauan, tetapi kalau kalian masih ada kesombongan, kalian tidak akan nampak, ya, kebenaran, ya, kehebatan Allah Ta'ala meletakkan madu air zam-zam di kawasan kalian, seperti mana berlaku di Arab Saudi. Jadi di sini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sebab itulah Al-Quran ini syifa dan penawar, kata Allah Ta'ala. Tetapi penyembuhan yang akan Allah beri hanya kepada orang yang nampak, termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini dia faham, ya, fokus dia tinggalkan yang haram, tinggalkan yang meragukan, buat apa yang Allah perintahkan. Mengapa Allah perintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, solat kamu dirapatkan saf, tak kira kamu mufti ke, kamu orang petani ke, kamu di dalam masjid rumah Allah, kamu mesti rapatkan saf. Tidak ada pemisahan saf kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdepan dengan Allah Ta'ala. Waktu itu walaupun kau sultan, kau raja, kau menteri, kau walaupun kita bersembahyang berimamkan, di belakang itu makmum-makmum kita adalah rakyat biasa, tetap, Allah Ta'ala ingatkan raja kepada sekalian manusia, iaitu Allah Ta'ala ingatkan, iaitu Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata rapatkan saf, pastikan, bila kita solat, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mempertahankan, seperti mana kita lihat di saat, umat-umat lain meninggalkan kebenaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ustazah nak ingatkan, apa dia, sombong, menolak tidak mengaku kebenaran, tidak mengaku kebenaran. Dah jelas Allah Ta'ala cerita Al-Quran itu dengan penuh jelas, tetapi ditolak bulat-bulat, malahan air zam-zam itu adalah satu penawar kepada orang-orang Islam. Mengapa? Sebab itu Allah Ta'ala tak sebut kalau kita minum air zam-zam tu ada doanya, ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, penyembuhan segala penyakit. Ada pada air zam-zam tu penyembuh segala penyakit. Tetapi air zam-zam pula yang kata benar jelas, tidak ada sesuatu yang haram, tidak ada sesuatu, dan tahu di mana puncanya,
dan beri kebaikan kepada manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa itu tidak dipertahankan oleh mereka yang pegang jawatan mufti-mufti dan sebelum mereka dah minum air zam-zam atau belum kepada rakyat, sebelum nak menyuruh rakyat ambil yang haram dan meragukan. Ini yang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ingat, kena sedar. Di saat orang lain solat masih lagi dijarakkan, di mana pesta-pesta maksiat dianggap duduk di dalam satu lautan kolam, duduk dalam satu lautan kolam, dan air kolam itu tidak boleh mengalir, tak sama dengan air laut, tidak sama dengan air sungai yang mengalir. Mereka kata itu tidak menjadi apa-apa. Setiap perkara maksiat dianggap seolah-olah tidak membawa apa-apa mudarat dan penyakit. Tetapi apabila manusia bersatu untuk mendekatkan hubungan mereka dengan Allah, untuk merapatkan saf manusia itu, merendah diri di hadapan Allah Ta'ala, dianggap membawa balak dan penyakit. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedarlah siapakah penasihat-penasihat agama kita yang sebenar. Takut-takut syaitan yang berupa manusia ini, mereka ini untuk memesongkan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga melakukan satu perkara yang membinasakan. Mereka melakukan satu perkara, syaitan ini akan melakukan satu perkara yang membinasakan, iaitu yang kita lihat sekarang. Nabi dah ingatkan, jangan kamu ambil yang haram, jangan kamu ambil yang meragukan, nanti memudaratkan kamu. Jangan. Sebab kata sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ada anggur yang diperam, bolehkah kami menjadikan ubat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh sama sekali, kerana ia akan memudaratkan. Ini ambil anggur yang diperam, punca dia daripada anggur yang diperam. Tetapi apabila tempohnya berlebihan, maka ia dah menjadi arak, maka itu akan memudaratkan. Dan jelas Nabi menjelaskan tentang bahayanya arak dan sebagainya. Ini yang kita tahu, benda yang tak jelas, yang nak dibuat, dan berapa ramai lagi telah menerima kesan-kesan sampingan. Dan inilah dia, mereka ini, musuh Allah Ta'ala ini kepada manusia, telah mereka menggunakan kalam-kalam mereka ini untuk membinasakan manusia. Jadi tugas mereka semata-mata syaitan ini akan mengganggu penduduk-penduduk dunia. Dia akan ganggu manusia ini. Ingat, syaitan berupa manusia ni, anda kena kecam siapa dia, dan Adam dan dia jadi musuh kepada penduduk manusia. Dia akan pastikan jangan ikut Allah dan Rasul. Bila Allah Ta'ala susun itu, Allah dan Rasul meletakkan peraturan-peraturan supaya memberi kesenangan dalam manusia untuk melalui hidup di dunia ini. Tak perlulah kita manusia ini buat sesuatu itu, dunia itu berlebihan sehingga ia memudaratkan. Tujuan kamu terbalik kepada tujuan manusia dilahirkan yang ada di muka bumi ini, untuk kamu beribadah kepada Allah. Kembalikan diri kamu yang diwali oleh Rasulullah SAW. Di mana istana, kita tak lihat pun istana Abdul Rahman bin Auf, kita tak nampak pun istana Siti Khadijah, wanita yang sepanjang masa hartanya, dirinya untuk suami yang dicintainya, untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala. Jadi di sinilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita ingat di sini juga mereka akan mengganggu dan mengajak manusia kepada kejahatan. Bila kita masukkan sesuatu ruh kita, jasad kita yang haram dan meragukan, menyebabkan jiwa manusia itu akan lemah. Dia tidak boleh berfikir secara waras. Manusia akan menjadi jiwa yang panas, mudah untuk syaitan yang dalam darah manusia pula yang akan menguasai manusia, untuk mengganggu manusia beribadah kepada Allah, untuk mengganggu manusia tidak boleh berfikir secara waras. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini, syaitan ini akan mengajak manusia kepada maksiat. Yang kita lihat sekarang, maksiat mereka diam. Maksiat mereka rasa tak ada apa-apa. Kita lihat siapa dia mereka. Tak nak langsung tegur. Ini jelas mana dia. Kata benar-benar ulama Wahabi ni amat prihatin. Konon-konon nak menjaga ummah, maksiat bertenterangan. Mana lidah-lidah mereka? Benda ini, nak mengatakan benda ini adalah haram, benda ini adalah maksiat, benda ini akan bawa manusia kepada api neraka Allah Ta'ala.
ingatkan pada manusia. Ya, dia tidak akan melepaskan seseorang pun melainkan disakitinya. Ingat, ya, syaitan ini, ya, dan juga syaitan yang berupa manusia ini, ya, mereka syaitan ini akan sedaya upaya untuk menyesat dan menyusahkan umat Nabi Muhammad SAW, bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Mereka lah akan mewujudkan huru-hara. Benarlah, ya, rosaknya umat, umat, ya, kerana apa? Rosaknya umat ni kerana ulama. Ya, dia akan menjadi kucak-kacir. Lah kali orang dah beribadah, tinggal ibadah. Orang bermaksiat, dia diam. Ya, orang maksiat, dia tak nak komen. Itu bukan bidang dia. Apa pula bidang kamu? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ingatkan, ya, hendaklah kamu, ya, mencegah kemungkaran, ya, mengajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Itu salah satu tugas kamu. Kamu jangan hanya tugas kamu, ya, mengajak manusia. Ini manusia kepada kebaikan pun kamu tak ajak, kamu ragu-ragukan. Orang solat kamu susah hati, orang rapat kasaf kamu kata salah, orang berzikir kamu rasa semak. Ya, lepas tu, ya, orang buat maksiat, itu bukan bidang saya. Itu bukan tugas saya. Inilah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena ingat. Ya, kena ingatlah kita semua, ya, supaya kita tidak terpedaya dengan manusia yang bertopeng ke mana syaitan ni. Syaitan bertopeng ke manusia ni. Ya, dan juga supaya kita beringat-ingat, ya, musuh kita ini, syaitan ini bukan sahaja permusuhan kita ini, dia ketiga kita, ya, baby ni ketiga, anak-anak kecil ketiga lahir lagi, ya. Jadi kena ingat, ya, pemusuhan tugasnya bukan sahaja mengganggu penduduk-penduduk dunia berupa anak Adam, ya, penduduk-penduduk kat ni, dia tak boleh tengok kita aman. Sebab itulah agama ini adalah penyelamat. Sebab itu orang Islam tak faham kenapa, ya, kita ni kalau nak sembuh, nak sihat penyakit kita, baikkan diri roh kita. Roh kita, makanan roh kita. Sebab tu Islam ini, ya, jauhi yang haram dan meragukan, nak jaga sangat makanan roh kita. Baik makanan roh kita ini, maka baiklah daging kita, baiklah saraf kita, baiklah organ pernafasan kita, baiklah segala sistem dalam badan kita. Badan kita jadi busuk, ya, kita punya asal kulit cantik, tiba-tiba kaki kita jadi nanah, ya, perut kita jadi buncit, nak nafas susah. Kaji, ya, pemakanan kesihatan dan makanan harian kalian, apa yang kamu sapu dan sebagainya, sehingga merosakkan sistem dalaman kita. Jadi kita kena ingat, ini yang kita kena ingatkan, bezanya qul ya ayyuhal kafirun, orang kafir, dia punya perubatan berasaskan, ya, jasad sahaja. Tapi perubatan agama Allah Ta'ala ini, ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tabib dia akan perhatikan zahir, iaitu makanan batin yang diutamakan, iaitu menjaga darahnya dari yang haram dan meragukan, pakaiannya dari haram dan meragukan, ya, apa yang dia buat, ya, dia disapu daripada hujung rambut sampai daripada bawah kaki dia daripada haram yang meragukan, dan setiap apa yang nak masuk dalam perut dia, apa daripada Allah dan juga Rasul, ya, dalam masa sama dia akan berhati-hati dalam soal, ya, benda hasil, ya, yang untuk menjadi darah daging umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini, ya, kita kena sedar, ya. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan, ya, dia tidak akan melepaskan seorang pun, ya, melainkan setiap manusia di muka bumi ini syaitan berjanji untuk disakiti. Manusia yang hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini, syaitan akan cuba sedaya upaya untuk menyakiti umat Nabi Muhammad SAW, untuk menyakiti, ya, manusia-manusia yang bernama manusia. Syaitan, kalian kena ingat ni, kalau kalian tidak ingat benda ini, kalian lupa, ya, kalian hanya mencari ubatan zohir. Tak ada dalam Quran dengan sunnah hadis pun, ya, kalian akan ambil mencuba-cuba. Ingat, ya, kalau anda berani mencuba-cuba yang tidak jelas dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ingatlah, ya, apa yang Allah Ta'ala ingatkan di sini, setiap itu perbuatannya akan menjadi sia-sia. Ya, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 15, badan kita bukan cuba-cuba try. Anda yang akan menanggung akibatnya, anda yang akan merasa akibatnya. Jadi di sini juga, ya, Ustazah nak ingatkan, ya, jadi dia tidak maknanya, ya, anak-anak yang kecil, ya, ingat, ya, kita ni, musuh kita ni, anak-anak yang kecil baru lahir, ya, anak-anak yang kecil baru lahir, ya. Kalau anak-anak kecil baru lahir,
syaitan ni apa tugas dia? Syaitan ini akan secara kadang-kadang kita dengar ya, syaitan ni akan cucuk-cucuk anak yang baru lahir. Sebab itulah anak-anak yang baru lahir ni syaitan akan cuba sedaya upaya. Kadang-kadang dia akan pekik, kadang-kadang budak menangis tanpa sebab. Ya, syaitan ni akan kadang mata anak ke atas. Sebab tu sekarang ni wanita-wanita pantang ya, dia tak jaga. Sebab apa? Mereka tak ada yakin dah ada musuh kepada manusia ni. Anak-anak kecil yang baru lahir pun akan menjadi musuh. Sebab itulah ya, di awal-awal lagi salah satu perancang mereka akan cucuk anak-anak kecil. Mereka akan cucuk anak-anak kecil ni. Anak kecil ni, diorang akan cucuk, diorang akan ganggu anak kecil ni. Rosakkan darah dia. Sedangkan anak-anak yang menangis di peringkat awal, sebulan yang pertama dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mendoakan kedua ibu bapanya. Pertama sekali dia akan mendoa ibu dan bapanya. Kita jangan anak menangis, kita pun turut susah hati saat kita pegang peluk dia, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tenangkan hati dia. Dia berdoa kepada kita ibu bapanya. Bila yang kedua, dia doakan pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak yang kecil ini sebahagian daripada tentera-tentera Allah. Sebab itulah telitinya syaitan ni yang berupa perwatakan dia seorang perubatan moden konon-konon dia masukkan sesuatu yang haram melakukan untuk menghalangi doa-doa anak ni sampai kepada ibu dan ayahnya. Jadi sebenarnya anak yang kecil, kadang kita faham anak kecil bila dia Allah ada orang cucuk je mesti Allah demamkan, Allah matikan kuman tu, Allah keluarkan. Sebab tu berlakunya anak-anak yang ada eczema dan sebagainya, ada kesan-kesan sampingan. Sebenarnya ibu apa tak tahu, Allah Ta'ala ni dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, Allah keluarkan daripada tubuh badan anak kecil itu tidak menjadi darah daging. Kadang-kadang ibu bapa tak tahu, pergi lagi tolak. Itulah manusia bila dia tak nampak perubatan sunnah ni tak ada ke, perubatan Islam ni perubatan cara sunnah dia tak nampak. Bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang keadaan eczema? Mereka hanya tahu perubatan moden sahaja. Jadi bila mereka tahu, berilah ubat krim, sapu lagi, sapu jumpa doktor ini, sapu, sehingga merosakkan sistem usus dan buah pinggang anak-anak. Sehingga habis satu badan anak-anak kena penyakit kulit dan sebagainya. Anda tak nampak kasih sayang Allah Ta'ala memelihara manusia. Jadi setiap anak yang dicucuk pasti Allah Ta'ala demamkan. Kenapa Allah demamkan? Kerana itu adalah salah satu kasih sayang Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita dengar orang yang ambil benda ni banyakkan Allah Ta'ala demamkan. Kenapa Allah demamkan? Kerana itu adalah salah satu kasih sayang Allah Ta'ala. Itu adalah satu perhatian Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi anak yang kecil zikir dia bila dia menangis, itu adalah zikir mendoakan kedua ibu bapanya. Mendoa pertama ibunya dulu, yang kedua dia doakan ayahnya, lepas tu yang ketiga mendoakan kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak kecil, tapi anak-anak kecil inilah syaitan akan ganggu. Kadang-kadang kita tengok budak menangis, kadang-kadang bila dia agah dan sebagainya, sebab itulah anak-anak kecil ini pun menjadi permusuhan kepada syaitan. Jadi syaitan akan cuba ganggu anak-anak kecil. Dia akan pekik, dia akan buat apa saja. Sebab apa? Apa saja manusia, inilah pembisikan syaitan, sama seperti pembiakan syaitan. Nak tahu pembiakan syaitan ini sama seperti pembiakan manusia. Setiap anak sejak lahirnya telah sedia seorang syaitan mengawalnya. Jadi kita kena ingat. Lepas tu kita ibu-ibu banyak baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sapu pati ahmad pada anak-anak kita. Bukan sapu lotion. Bukannya kita sapu yang bukan pada tubuh badan anak kita. Sapu kita kenapa ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita sapu kail warid mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW pun lahir seolah-olah telah diminyakkan. Sebab itu barang siapa menyapu minyak zaitun, semoga kalian dalam rahmat Allah. Jangan beli minyak zaitun daripada produk syarikat-syarikat yang besar. Kenapa? Mesti diragui. Ada sesuatu yang kita ragui. Yang wangi-wangian kita kena ragu. Minyak zaitun daripada Iran kita kena ragu. Sebab kita kata, sebab kalau kata pada Palestin, kita lihat rakyat Palestin pun dah macam mana, betulkah minyak zaitun daripada Palestin ataupun daripada orang Yahudi. Kena berhati-hati. Kita sapu baca bismillah selawat pada anak kita.
kita letakkan minyak zaitun. Semoga anak kita ini sentiasa dalam jagaan Allah sambil kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta Allah melindungi anak-anak kita. Tapi awal-awal lagi mak-mak ibu yang mengandung ini, ibu-ibu ni ditanam yang melindungi mereka adalah benda ni. Inilah dia penghalusan untuk mengelirukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pembiakan syaitan ini berlaku, iaitu setiap lahirnya manusia, anak sejak lahirnya, maka seorang syaitan akan mengawalnya. Apa tujuannya? Supaya untuk memasukkan semangat-semangat yang keji. Masukkan semangat-semangat yang keji, menghalang dari jalan yang benar. Lepas tu hingga anak tu apabila besar dia akan kufur dan kepada nikmat-nikmat Allah, dengan tidaklah syaitan itu keseorangan dalam, supaya syaitan itu tidaklah keseorangan dalam neraka. Sebab tu orang panggil korin. Jadi tidaklah dia keseorangan di dalam neraka. Supaya dia tak nak keseorangan, dia mesti bawa tuan dia masuk ke dalam neraka bersama-samanya. Jadi kita kena ingat, setiap manusia lahir, syaitan pun ada. Ikut pembiakannya. Tapi dalam masa sama, di situlah Allah Ta'ala ingatkan manusia ini semua ada korin dia. Kadang-kadang kita bercakap benda baik, itu datang tinggal malaikat, nanti korin kita datang ajak kita. Kita kena ingat, sebab itulah kita ni kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita dijauhi oleh korin kita. Bukan korin kita yang membentuk kita. Kita sendiri untuk melemahkan korin kita dengan banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sinilah kita kena ingat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kita makhluk lemah, bukan minta tangkai ni, tangkai tu, itu, ini. Sebab itulah kita kena ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini untuk melemahkan korin-korin yang ada di dalam setiap anak Adam. Ingat, korin ni peranan dia mesti buat manusia ini masuk neraka sama dengan dia. Dia nak kita ni sama dalam api neraka Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ingat, inilah dia. Dia tak nak sebab apa? Sebab tu kadang-kala anak-anak ni kita cuba perhati. Ada ramai anak-anak, kadang-kadang kita tengok anak makan tangan kiri. Siapa yang ajar dia kanan kiri? Kita nak tahu anak kita ni Kadang-kadang parti, kadang ramai anak-anak ibu bapa tak sedar. Anak-anak bila waktu azan dia tutup telinga. Ada anak-anak bila waktu azan dia jerit. Anak-anak kita menjerit. Kadang-kadang waktu azan dia tutup telinga. Kadang-kadang bila makan dia makan tangan kiri. Bila dia menulis tangan kiri. Ada pula ibu bapa bangga anak yang konon-konon datang satu pakar mendakwa orang yang menulis tangan kiri ni otak dia cerdik. Sedangkan kita menulis segala kebaikan apapun di tangan kanan akan mendapat pahala. Kalau tangan kiri tidak mendapat apa-apa kebaikan. Sebab tu Islam mengajar, sebab tu Allah Ta'ala ajar dahului kanan. Kanan ini adalah tangan untuk berbuat kebaikan. Kalau kebaikan dibuat tangan kiri, kita tidak mendapat apa-apa kebaikan. Menulis ayat Allah di tangan kanan, bukan tangan kiri. Supaya kanan ini dia punya saraf kita ini, dia semuanya berkait. Sebab itulah kita mengangkat syahadah di dalam kita tahiyat akhir. Kita mengangkat syahadah dari kanan kita ini. Di sini berkaitan dengan saraf jantung kita. Mentauhidkan Allah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saja mengerunkan syaitan-syaitan, terutama syaitan korin kita. Kita kena ingat, kita ni pun ada korin kita. Jadi kita kena berhati, kita kena lawan. Kita kena lawan dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan ilmu itu penyelamat manusia. Jadi apa yang Allah perintah, apa Nabi perintah, bukan apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa mungkin kadang-kadang salah. Tapi kalau kita rasa I rasa I tak salah, kenapa pula I nak minta maaf dengan dia? I rasa I tak salah, kenapa I nak minta maaf dengan dia? I tahu tak I ni siapa? I ni profesional, I ni imam, I ni mufti. Kenapa I nak dengar kalam-kalam orang bodoh tukang sapu macam ni? I nak dengar cakap artis Rita Rudani ni. Kenapa I nak dengar cakap dia? Dia sendiri pun tak pakai tudung, kenapa I nak dengar cakap dia? Dia siapa? Walaupun dia macam tu, tetapi dia masih lagi ada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Dan Allah Ta'ala masih memilih untuk dia menjaga darahnya dari yang haram dan meragukannya. Allah buka mata hatinya. Mudah-mudahan
satu hari nanti Allah memberi kekuatan dia pakai hijab mengikut hukum Allah Ta'ala, perintah Allah dan Rasul. Kalau dosa dia tak pakai tudung ini, kalau dia kembali kepada Allah Ta'ala, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia minta ampun pun Allah mengampuni. Tapi kalaulah tugas mereka yang merasa mereka ahli ilmu, kalian bercakap menghalalkan satu yang mengharam, berapa ramai yang mengikuti dan berapa ramai yang sesat, kalian akan menanggung dosa. Dan kalian adalah, setiap kalam kalian adalah menjadi ikutan kepada umat. Kalau setakat hati Sri Rudani ni tidak ada yang mengikutinya. Tapi kalau kalian bercakap hal agama, ini agama, sedangkan itu bukan agama yang diajak oleh Allah dan juga Rasul, tapi kalian mengatakan itu adalah agama, kalian telah menyesatkan, memesongkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berkalam-kalam sombong. Orang bercakap seolah-olah dah masukkan haram, melakukan dah tak tahu dah. Kita pun beli kata tudung kau tu dah okey ke belum. Kita tak boleh cakap macam tu. Apa dengar dia bercakap benda yang benar, dia bercakap benda yang jelas, benda yang betul. Sesungguhnya dia tidak berani juga. Dia tahu dosa dia. Tetapi dia tidak berani buat sesuatu untuk dia tahu dia akan bersolat. Walaupun dia tetap bersolat, dia sembahyang, dia akan jaga darah dia. Dia tahu benda ni haram, meragukan. Aku tak nak dalam darahku ada yang haram dan meragukan. Aku tahu aku banyak berdosa. Tapi dia tak akan mengajak orang. Tapi masalahnya, orang yang kata sembahyang, orang yang tahu hukum agama Allah, berani merubah. Sedangkan air Zam-Zam patutnya dipertahankan. Air Zam-Zam masuk kepada ummah di masyarakat negara ummah yang keadaan dilanda penyakit yang berbahaya, kata mereka. Kenapa air Zam-Zam pula yang menjadi persoalan yang utama? Kenapa arak pula yang benar-benar mudarat itu dibesar-besarkan, malahan terus menjadi boleh berada di negara kita dan sebagainya. Di sinilah Ustazah nak ingatkan kita sama-sama. Yang mana yang dibiarkan syaitan ni samalah dengan manusia supaya mereka masukkan. Lepas tu kita pastikan anak-anak, ibu-ibu tolong pastikan anak-anak. Jangan bangga anak boleh menulis tangan kidal. Sebenarnya Ustazah masa saya buat sekolah, Ustazah tengok anak yang tulis tangan kidal ni boleh diperbetulkan. Ustazah masa sekolah tu tak kata tak perlu tulisan cantik, tak kata buat dengan perlahan. Lama-lama anak tu boleh sebenarnya. Daripada kidal boleh tulis di tangan kanan. Ustazah nak dia tulis ayat Allah Ta'ala ini di tangan kanan. Ustazah tak nak anak ni menulis di tangan kiri. Jadi Ustazah tak nak tangan kidal ni, Ustazah tak nak. Tangan kidal ini digunakan untuk mencuci najis-najis. Jadi jangan jadi di sinilah kita pastikan. Kalau kita tengok kajian-kajian konon-kononnya otak kiri lebih baik pada otak kanan, ada pula yang menerimanya, ahli agama yang menerima pandangan-pandangan yang tidak ada apa pun dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kamu benar-benar tertipu dengan diri kamu sendiri. Jadi kita ingat, orang Islam jelas kena ambil daripada Allah dan juga Rasul. Kalau bukan daripada Allah dan Rasul, tolak 100%. Jadi apa tujuannya? Supaya menghalangi manusia pada jalan yang benar. Hingga anak itu apabila dia besar, dia kufur, maka ingatlah neraka jahanamlah kepada manusia yang mengikuti korinnya. Kerana sejak bangkit dari kubur lagi, syaitan berbimbing tangan dengan orang itu. Apabila bangkit daripada kubur, syaitan itu berbimbing tangan dengan orang itu. Sebab apa? Sebab selama ini penasihatnya, dia kata diri dia, aku tahulah apa yang aku buat. Dia tak mau kata apa yang Allah dan Rasul. Apa kata Allah dan Rasul dia tak nak. Ingat jangan kita semua dibangkitkan besok hari di akhirat kelak dibangkitkan oleh bangkit bersama-sama berpimpin tangan dengan syaitan korin kita. Okey, dan di sini juga Ustazah nak ingatkan ada pernah berlaku dalam hadis yang lain dikatakan jika Nabi SAW hendak menangkap jin ifrit. Apa kerja jin ifrit ni? Dan memperlihatkan kepada manusia. Namun Rasulullah SAW asalnya
Ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia nak menangkap jin ifrit. Nabi nak tangkap dan memperlihatkan kepada manusia supaya manusia tu nampak, musuh dia ni musuh kamu ni. Tetapi namun Rasulullah SAW membatalkan niatnya kerana apa? Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ifrit dan bangsa jin tadi malam menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Nampakkan kepada Nabi, kepadaku. Atau dengan kalimat lain seperti itu, untuk memotong solatku. Nampak dia mengganggu hubungan solat kita dengan Allah Ta'ala. Jadi maka Allah memberikan kemungkinan padaku untuk menangkapnya. Aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang dari tiang-tiang masjid sehingga waktu pagi agar kalian semua dapat melihatnya. Tapi iaitu Rasulullah SAW, aku teringat, Rasulullah SAW teringat ucapan saudaranya iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam doa Nabi Sulaiman, ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahku. Maka Allah mengembalikan ifrit dalam keadaan hina. Jadi ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini Rasulullah SAW, tengok Rasulullah SAW kita, Nabi kita, dia teringat doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di situlah kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita kena yakin manusia ini ada ujiannya, ada korinnya, ada musuh-musuhnya, syaitan berupa manusia dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap jiwa kita gelisah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kita faham, aku mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala, daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah, kekuatan dari Allah Ta'ala lah yang melemahkan syaitan-syaitan yang ada dalam diri kita, dan syaitan manusia yang cuba memujuk kita, dan syaitan yang berbisik di dalam dada manusia. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.